بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق يظهره على الدين كله ولو كره الكافرون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه على هذا النبي الكريم وإمام المتقين وقائد الدعاة المجاهدين وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم علمنا ما جهلنا وانفعنا بما علمتنا وجعلنا من المخلصين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وبارك وسلم الحمد لله رب العالمين أما بعد. Terlebih dahulu seperti biasa tuan-tuan, marilah sama-sama kita menyatakan setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurniaannya kita sekali lagi diberi kesempatan, masa, peluang, kesihatan dan juga kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita menyambung kembali tuan-tuan perbincangan kita berkaitan dengan kitab protokol sembahyang ataupun kitabus salah. Baik, kita sedang bincang rukun sembahyang ataupun dipanggil juzuk sembahyang ataupun dipanggil rukun sembahyang. Kita akan sambung malam ini tuan-tuan rukun yang kedua daripada 13 rukun sembahyang. Bagaimana cara untuk kita implement satu persatu rukun menurut syarat yang telah diperuntukkan oleh syarak. Rukun yang kedua takbiratul ihram. Kita akan settlekan malam ini rukun yang kedua daripada 13 rukun. Kita dah sebut sebelum daripada ni tuan-tuan, rukun ni dia merujuk kepada bahagian satu bahagian daripada diri sembahyang. Dia spare part daripada sembahyang. Kena cukupkan 13 juzuk ataupun 13 bahagian ini baru dinamakan sembahyang yang sempurna. Kita cukupkan 13 dan juga kita buat pelaksanaan dia sempurna. Kalau cukup tapi tak sempurna pelaksanaan juga tidak dinamakan sembahyang. Baik, juzuk ataupun bahagian yang kedua daripada 13 yang dinamakan takbiratul ihram. Rukun yang kedua takbiratul ihram. Yang ni rukun yang kedua, lafaz yang bernama takbiratul ihram. Jadi takbir itu lafaz, takbir itu nama, dirinya ialah 8 huruf, 2 kalimah itu diri dia. Sebab tu cara kita nak buat, pastikan cukup diri 8 huruf itu dan 2 kalimah Allahu Akbar. Cukup setiap huruf, jangan bertukar huruf, jangan panggil apa? Bertukar baris dan jangan bertukar makhraj. Jangan kita sebut huruf kaf itu jadi qaf. Allahu Akbar. Maka tidak dinamakan takbiratul ihram. Kenapa? Kerana diri dia qaf, diri dia kaf, bukan qaf. Dia panggil satu bahagian daripada diri takbiratul ihram. Dia kena cukup 8 juzuk dia. 8 huruf tu satu demi satu huruf dia panggil juzuk. Jadi nak completekan diri takbiratul ihram mesti cukup 8 huruf. Cara kita tuturkan, jaga setiap satu persatu huruf dia dan juga baris dan juga syaddah dia. Allahu Akbar. Tidak boleh dipanjangkan huruf yang tak panjang dan tidak boleh ditambah huruf baru. Ada orang yang panjangkan tuan-tuan, Allahu Akbar, dipanjangkan huruf hamzah, maka tidak sah takbiratul ihram. Kalau dia sebut memanjangkan dengan tanpa pengetahuan, maksud tanpa dia tahu makna, maka haram dan tidak sah. Tapi kalau dia tahu makna, maka bukan saja haram, bahkan kufur wal a'yadzubillah. Kenapa? Kerana makna dia itu bertukar daripada Allah Maha Besar kepada persoalan yang bertujuan untuk menafikan besarnya Allah Ta'ala. Jadi, adakah Allah Maha Besar? Jadi pertanyaan. Dalam bahasa Arab dia panggil istifham inkari bermakna nafi. Persoalan itu, pertanyaan itu bertujuan untuk menafikan Allah tidak besar. Adakah Allah besar? Tak. Allah bukan besar pun. Itu apabila memanjangkan huruf hamzah. Sebab tu konsep umumnya mudah saja. Kita sebut, betulkan makhraj, baris dan juga syaddah
dan jangan memanjangkan huruf yang tidak dipanjangkan, dan jangan tambah huruf baru. Baik, itu secara umumnya diri takbiratul ihram. Nama dia takbiratul ihram. Dan dinama dengan ini, kenapa diberi nama takbiratul ihram? Kerana dengan takbir ini, dengan lafaz Allahu Akbar ini, haramlah sekalian perkara halal yang sebelum daripadanya, sebelum daripada takbir. Ini nama sahaja. Kenapa dipanggil al-illatul orang panggil apa? Dipanggil illah tasmiyah. Kenapa rahsia ataupun sebab ataupun dipanggil illah dinamakan takbiratul ihram, takbir yang diharamkan. Maksud apa? Maksudnya dengan lafaz takbir ini, Allah Ta'ala mengharamkan segala perbuatan yang sebelumnya boleh. Sebelumnya boleh bercakap, sebelumnya boleh bergerak, sebelumnya boleh makan dan minum. Lepas takbir saja diharamkan segala perbuatan lain melainkan perbuatan sembahyang dan ucapan sembahyang sahaja. Sebab itu dinamakan takbir itu takbir yang takbir yang mengharamkan segala perkara yang halal sebelum daripada ini. Apa dia yang haram yang dilakukan? Daripada perkara yang membatalkan sembahyang. Apabila takbir saja, maka kita haram melakukan perkara yang boleh membatalkan sembahyang kita. Dan wajib disertakan niat tersebut di dalamnya, di dalam takbiratul ihram. Ialah dinamakan muqaranah. Baik, kita bincang malam ni tuan-puan, bagaimana tempat untuk kita niat di dalam takbiratul ihram. Jadi kitab kita ini tuan-puan, dia fokus kepada angle yang berbeza daripada kitab lain. Kalau kitab lain tuan-puan, takbiratul ihram dia akan fokus syarat untuk kita tuturkan takbir itu menurut syarat yang diperuntukkan. Bagaimana syarat-syarat yang diperuntukkan di dalam kitab fiqh, cara kita nak sebut takbir dengan betul. Kitab kita ni dia ringkas tuan-puan, dia tak jelaskan bagaimana syarat untuk menuturkan takbir dengan betul. Yang saya sebut tadi, tak boleh panjangkan huruf hamzah, tak boleh panjangkan. Ada lagi banyak syarat, lebih kurang 21 syarat dalam kitab lain. Ada setengah itu 9 syarat, ada setengah kitab 7. Tapi apapun tuan-puan, basicnya, walaupun banyak itu, basicnya yang perlu kita jaga, menuturkan lafaz takbiratul ihram itu asasnya tuan-puan, lebih kurang tak banyak. Asasnya, yang pertama, kita jaga ketika kita tutur itu, setiap huruf itu pastikan betul menurut makhraj yang ditetapkan oleh para ulama. Makhraj itu bukan ikut kita, ikut peruntukan di sisi fuqaha. Jangan kita sebut setiap huruf itu bertukar makhraj. Itu dipanggil peraturan yang umumnya. Dan yang kedua tuan-puan, ketika kita menuturkan Allahu Akbar itu, selain daripada betul, kena betul setiap makhraj, baris dan syaddah, kita juga kena pastikan ketika kita tuturkan itu, pastikan di telinga kita sendiri dengar. Tak boleh kita tutur, kita ucap, tetapi telinga kita tak dengar. Ini syarat umum. Syarat umum rukun qauli. Takbiratul ihram, Fatihah, tahiyat akhir, selawat selepas tahiyat akhir, salam, 5 yang wajib ini dan sunat itu sama saja untuk pastikan sah bacaan ataupun ucapan kita itu, pastikan telinga kita dengar. Dengan apa dia? Jami'u hurufuhu, sekalian huruf. Kalau huruf itu 8, mesti telinga sendiri dengar 8. Allahu Akbar. Telinga kita dengar. Dengan apa dia? Bukan dengan suara saja, bukan dengan suara bisikan, tetapi dengan suara yang mengeluarkan huruf ataupun makhraj huruf yang jelas. Kita tahu, kita ucap ini kaf ak, bukan aqa. Kita tahu kita sebut ini ba, bukan kita sebut ini huruf lain. Allahu Akbar. Itu syarat yang diperuntukkan. Bukan sunnah, tetapi syarat ini adalah syarat wajib kita kena follow. Itu dua yang basicnya tuan-puan. Okey, kita ni tuan-puan, dia nak jelas bagaimana
dalam takbir itu kita kena ada niat. Niat itu wajib. Niat rukun yang pertama. Cuma dia nak jelaskan tempat niat itu di mana. Dalam takbir. Bukan sebelum takbir, bukan selepas takbir. Mesti dalam takbir. Okey. Dan wajib disertakan niat tersebut. Yang ini niat sembahyang yang kita belajar bulan lepas, iaitu kalau sembahyang wajib mesti ada 3 item, selebihnya itu sunat. Kalau sembahyang sunat tu pula 2 yang wajib, selebih itu sunat. Usalli fardal, usalli sunnatal qabliyatul isya raka'ataini, yang 2 yang wajib, 3 yang sunat. Maksud item itu saja aku sembahyang 1 item, fardu 2 item, isya 3 item, 4 rakaat item keempat, tunai item kelima kerana Allah Ta'ala item keenam. Keenam item ataupun keenam juzuk niat itu 3 yang wajib, selebih itu sunat. Maksudnya tuan-puan, kalau 6 penuh itu terlintas di hati kita, saja aku sembahyang fardu isya 4 rakaat tunai kerana Allah Ta'ala, ke-6 itu 3 yang wajib, 3 yang sunat. Kita nak letak di mana? Kita nak buat wajib pun nak buat, sunat pun nak buat, yang sebagaimana yang kita duk praktis daripada dulu. Penuh itu kita kena lintasan ataupun kena niat dalam takbiratul ihram. Maka kita nak belajar malam ini tuan-puan, ada cara niat dia. Tempat niat kita dah tahu, muqaranah dia. Hanya mazhab Syafi'i tuan-puan dia agak sempit sedikit berbanding mazhab lain. Mazhab lain dia boleh letak belum takbir. Mazhab kita tak boleh. Mazhab dia hanya terhad dalam takbir saja. Kalau sebelum takbir kita dan niat awal, tidak sah sembahyang kita. Melainkan mazhab lain, mazhab Hanafi, dia niat awal. Itu mazhab Hanafi. Tapi kita tak boleh campur lah. Jangan kita ambil wuduk mazhab Syafi'i sembahyang mazhab Hanafi, tak boleh. Nak sembahyang mazhab Hanafi kena ambil wuduk cara Hanafi, sembahyang cara Hanafi, perkara batal wuduk cara Hanafi, perkara batal sembahyang cara Hanafi. Kita tak boleh rojakkan dia. Tak boleh kita campurkan antara 4 mazhab ini satu ibadat, tak boleh. Dia kena satu-satu ibadat itu settlekan menurut mana-mana channel. Okey, settle. Muqaranah sembahyang. Dia ada 3 tumpahan, 2 sah, 1 yang tidak sah. Cara niat dalam takbir. Okey. Dan muqaranah ini 3 namanya. Muqaranah ini maksudnya tumpahan tempat niat sembahyang. Tempat niat sembahyang. Dan muqaranah ini 3 nama ataupun 3 kategori. Pertama daripada 3 itu dinamakan muqaranah kamaliyah. Muqaranah kamaliyah. Yang ini tempat niat dia itu dalam takbir tuan-puan penuh. Ini payah kita nak buat. Ini bukan bercakap hati mudah. Bercakap hati memang dia boleh buat penuh full. Kita follow. Itu bukan niat. Niat ni dia terlintas saja. Kalau apa yang kita ucap, hati kita duk bercakap, duk follow apa yang lidah cakap, itu bukan niat. Itu percakapan hati. Percakapan zahir ataupun kita panggil ucapan kita sahaja, aku sembahyang fardu insya 4 rakaat tunai, kalau sembahyang seorang diri tuan-tuan, kerana Allah Ta'ala. Allahu Akbar. Dalam takbir itu wajib ada niat. Lalu dia terlintas di hati dia, bukan terlintas tapi bercakap. Itu dia bukan niat. Itu dia panggil hadithun nafsi. Kita dah bincang sebelum daripada ini. Hadithun nafsi ni tuan-tuan, maksud dia perkataan hati. Macam mana? Hati dia duk cakap, aku sembahyang fardu insya 4 rakaat tunai kerana Allah Ta'ala bar. Itu bukan niat. Itu percakapan hati. Walaupun full niat dia, maksud dalam sampai bar itu penuh, ada. Itu bukan niat. Yang kita nak bincang ni tuan-puan, niat. Apa dia niat? Terlintas di hati kita. Lintasan sahaja, tanpa hati bercakap. Itu qasdun syai'in muqtarinan bil fi'li. Qasdun ni makna tuan-puan, ingat hati, sedar hati, lintas hati, terlintas hati kita. Lintas apa dia? Zub, aku sembahyang fardu isya 4 rakaat tunai kerana Allah Ta'ala.
Macam kita telitah apa benda yang kita telitah, cuma kita tak panggil niat sebab kita tak buat lagi. Dia beza niat dengan azam, tumpan. Kalau niat dia buat segera, azam belum lagi. Contoh, sekejap lagi kita telitah nak buat apa, sekejap lagi nak minum, sekejap lagi nak makan. Telitah tak? Telitah. Dia cakap tak cakap? Dia tak cakap dalam hati dia, sekejap lagi aku nak makan. Tak. Zup. Dia telitah saja. Itu dia panggil niat. Cuma beza kalau lintah dia tak buat, dia panggil impian, azmun, angan-angan ataupun cita-cita ataupun plan dia. Tapi kalau terlintah terus dia buat, itu dipanggil niat. Beza di antara niat dengan azmun di dalam bahasa akademik ataupun dalam bahasa syarak. Kalau niat segera buat, kalau azam belum buat, akan buat. Itu dipanggil azam. Ada dua lagi, satu perkataan lafzul, iaitu ucapan lidah. Satu lagi ucapan hati, dipanggil hadisun nafsi. Yang kita nak bincang ni apa dia? Nak bincang ini adalah niat, lintasan hati. Apa yang terlintas? Aku sembahyang. Sembahyang apa dia? Fardu. Item kedua. Fardu apa? Insya. 3 item ini wajib. Bilangan rakaat sunat kita lintas, iaitu 4 rakaat. Tunai sunat kita lintas. Adaan tu sunat kita terlintas. Lagi pula lillahi ta'ala sunat juga kita lintaskan di hati kita. Maksudnya tuan-puan dapat pahala wajib dan dapat pahala sunat. Baik, muqaranah yang pertama tuan-puan. Kita tahu tempat nak hadirkan niat, nak telitah ini dalam takbir. Apa maksud dalam takbir? Mula A belum ra. Maksudnya belum ra. Mula alif sampai ra. Jangan lepas ra tu dia datang lagi niat, itu tidak diambil kira. Panjang niat dia ataupun lepas bar pun masih teruskan niat, masih ada lagi lintah kerana Allah Ta'ala. Separuh dalam takbir, separuh di luar takbir, yang diambil kira dalam takbir. Maksud dalam ini sempadan dia selepas alif sebelum ra, maksudnya bar. Selepas bar itu dia doa iftitah, masih lagi ada niat, itu tidak dikira, hanya dikira dalam takbir. Sebab tempat yang diperuntukkan dalam mazhab kita dalam takbir. Tu. Innamal a'malu binniyat. Ya, tapi dia ada tempat dia. Bukan umum boleh niat di mana-mana. Dia ada tempat ataupun dipanggil tata cara niat. Okey, niat cara yang pertama ini bukan level kita, ini level di kalangan para ulama, para wali Allah dan para orang yang soleh, iaitu peringkat tinggi. Dia mula alif itu dia lintas. Sampailah lintasan dia full, raw, penuh, komplit. Aku sembahyang fardu insya 4 rakaat tunai kerana Allah. Penuh tuan-tuan, Allahu Akbar ini. Beberapa saat yang dia sebut itu, kesemuanya ada niat. Itu kita tak mampu buat. Kita buat level kedua, iaitu dipanggil muqaranah urfiyah. Iaitu yang kata muqaranah kamaliyah, satu maknanya iaitu menhadir hati, iaitu lintas hatinya, hati seorang yang sembahyang itu. Niat apa dia? Niat tersebut, niat sembahyang itulah mula, yakni dari alif. Mula alif itu pada Allah itu, habis dalam ra akbar. Mula alif Allahu Akbar, bar komplit niat dia. Tu. Dan ini niat sah dengan ittifaqul ulama. Ini memang tidak ada orang panggil khilaf di kalangan ulama. Inilah niat yang sah, tidak ada pertikaian di kalangan ulama. Dan ini juga disebut dalam kitab lain, merupakan niat peringkat para orang yang soleh dan orang-orang yang tinggi martabat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Agak sukar untuk orang biasa seperti kita ini untuk niat sepenuhnya. Melainkan kita bercakap bolehlah tuan-puan, cakap setting eloklah. Kalau kita bercakap hati kita, mula daripada tu kita dah bercakap dah, sahaja aku sembahyang fardu insya 4 rakaat tunai kerana Allah, bar habis. Itu setting cantik lah. Semua alif sampai bar itu penuh. Lepas tu kadang-kadang dia lama, dia panjang dia punya harakat takbir dia, sebab dia nak bagi selesai bercakap. Allahu Akbar, panjangnya lebih 12 harakat, tapi okey lah tuan-puan. Lebih 12 harakat pun tak apa. Takbiratul ihram ni, dia di panduan dia bukan tajwid sahaja menjadi indikator. Dia mesti dikombinkan dengan ilmu fiqh. Maka ilmu fiqh dia tak ikut harakat. Ilmu fiqh tuan-puan dia combine dengan ilmu tajwid. Tajwid kira harakat,
paling tinggi 12. Tetapi ilmu fiqh dia ada ukuran dia tersendiri. Apa dia ukuran dia? Panjang menurut uruf. Uruf orang bukan uruf biasa, uruf ahli ilmu. Orang yang berilmu di kalangan uruf setempat itu, tanya dia, adakah dipanggil pendek atau adakah dipanggil panjang ini? Tak. Allahu Akbar tidak dipanggil panjang pada uruf orang-orang yang orang-orang ataupun ahli ilmu. Bukan uruf orang yang tak tahu apa tu tuan-tuan. Dia pun tak tahu nak bilang macam mana, tak tahu kayukur. Kalau tajwid lebih 12 harakat tak boleh. Contoh. Jadi sebab itu tuan-tuan dengar takbir intiqal lebih 12 harakat sampai ke 20 harakat. Takbir intiqal boleh. Intiqal ni dia takbir dalam sembahyang ada dua sahaja tuan-tuan. Pertama, takbir yang wajib, nama dia adalah takbir ratul ihram, itu wajib. Takbir yang kedua sunah. Ini dapat pahala sunah. Nama dia adalah takbir intiqal. Ini sistem ini tuan-tuan, Allah syariatkan takbir intiqal. Syariat bukan wajib tapi sunah. Apa tujuan dia? Apa maksud intiqal ni? Maksud dia nya takbir sebagai message atau sebagai tanda perpindahan satu rukun nak ke rukun lain, mesti ada isyarat. Laungan takbir sebagai isyarat untuk berpindah daripada rukun rokok nak i'tidal. I'tidal nak sujud. Kan kita nak sujud, Allahu Akbar, panjang. Walaupun dia panjang lebih daripada 12 harakat sampai ke 15 harakat sampai 18 harakat tuan-tuan, boleh menurut ilmu fiqh. Walaupun ilmu tajwid tidak ada harakat yang panjang. Itu dia kena combinekan dengan ilmu fiqh. Takbir kita. Baik. Bahkan memang kena yang afdalnya tuan-tuan, takbir intiqal ni afdal bukan pendek. Dia beza. Takbir intiqal afdalnya adalah panjangkan. Kenapa? Kerana afdal dia kena pergerakan dia sama, mulut ucapan dia sama dengan pergerakan dia. Sebab tu kena tahu bila nak mula A, bila nak selesai bar, takbir intiqal. Kita nak duduk berdiri i'tidal tuan-tuan, sami Allahu liman hamidah. Okey, nak mula bergerak turun. Bila kita nak setting A dan bila nak selesai bar. Mula A tuan-tuan, apabila kita mula saja turun, bergerak turun ke sujud, maka kita mengikut rentak dan pergerakan kita. Jangan laju sangat. Bar saja dahi kita mencecah ke sajadah ataupun ke lantai. Bar. Jangan belum lagi dahi ke lantai, kita dah bar awal. Ataupun jangan kita dah sujud beberapa saat baru bar. Tu terlambat. Apa rahsia dia tuan-tuan yang kita nak setting cantik ini? Dia ada tujuan dia. Syariat ini dia ada rahsia dan tujuan. Tujuan dia tuan-tuan, takbir intiqal ini salah satu rahsia dan tujuan Allah syariat sebagai tanda, sebagai panduan kepada makmum yang nak follow. Jadi makmum ni tuan-tuan, kalaulah dia tak nampak pergerakan tu imam. Kenapa? Kerana dia berada di saf yang ke belakang sekali, yang ke-20, yang ke-10, dia tak nampak pergerakan imam. Hanya dia nampak pergerakan makmum di belakang imam. Apa panduan dia? Sebab dia pun ada orang panggil apa, kena tahu panduan untuk mula bergerak. Macam kita sebagai seorang diri, kita boleh bergerak bila-bila. Bar kita apabila dahi kita dah sampai ke lantai, dah sampai ke tempat sujud, bar. Tapi kalau kita makmum tuan-tuan, bila kita nak mula jangan mula awal, jangan terlewat. Ini dia agak rigid ataupun dia agak ketat sedikit tuan. Kenapa? Kerana kita follow iman, mesti tahu bila mula bergerak. Dia tak boleh delay, dia tak boleh cepat. Serentak tak boleh, delay tak boleh, cepat tak boleh. Tu dia kena ngam-ngam follow. Mengikut iman kena tahu pergerakan. Sebab ada pergerakan delay setengah rukun dah makruh. Ada serentak dengan imam, makruh. Laju daripada iman, ada yang haram. Itu pergerakan, nanti kita akan belajar akan datang 13 peraturan mengikut imam. Panduan dia tuan-puan, apabila bar saja imam, maka kita bila mula nak turun sujud, jangan turun awal, jangan terlewat. Apabila iman bar Allahu Akbar, bar dia kita.
Jangan dia tak turun, baru separuh jalan turun, ataupun dia baru tangan dia baru cencah ke lantai, dahi belum cecah lagi, kita dah mula bergerak. Itulah yang majoriti, yang ramai makmum tuan-puan mula turun awal. Sebab apa tuan-puan? Tak perasan. Bukan tak tahu tu bahasa kasar sangat. Dia tak perasan bila mula nak turun bergerak. Dia main hantam je. Dia main ikut sedak dia. Nampak gaya dah boleh turun dah kot. Sebab apa? Tu iman dah follow tu. Dia ingat follow ni macam ikut dia lah. Kita kan kalau orang berjalan ikut orang di depan kita bergerak dah. Itu kita, dia peraturan, ada peraturan follow iman, ada panduan yang jelas. Dia tak boleh ikut kita. Kalau nak ikut kita, jangan sembahyang jadi makmum, kena sembahyang seorang diri. Sebab kita boleh rokok bila-bila, kita boleh sujud bila-bila kita nak, kita boleh panggung daripada sujud bila-bila kita nak. Kalau ikut imam, kena ada panduan. Panduan basic tuan-puan, bar dia kita. Sebab dia ada hukum di situ. Kita selalu dah sebut sebelum daripada ni, hukum makruh delay, hukum makruh serentak. Delay sikit pun dah tak boleh. Setengah hukum delay terlewat tuan-puan, dah orang panggil apa? Hukum dia makruh, melupukan fadilat jemaah. Baik. Baik, tengok yang kedua tuan-puan. Okey, settle. Itu takbir intiqal. Boleh takbir intiqal ini dipanjangkan, tidak menjadi isu. Yang kedua, ini kedua kita tuan-puan. Kedua ini level kita orang biasa, iaitu kita terlintas di hati kita ketika takbir Allahu Akbar. Terlintas di mana? Terlintas di mana-mana kalimah. Kadang-kadang Allah tuan-puan belum terlintas lagi aku sembahyang. Kadang-kadang dia terlintas di akbar, baru terlintas aku sembahyang fardu maghrib. Kadang-kadang dia terlintas akbar itu dah habis dah. Bar itu kosong tuan-puan, tak ada niat dah. Adakah sah? Jawab dia sah, kita orang awam. Dia panggil apa tu? Dia panggil muqaranah urfiyah, iaitu niat, tempat, cara niat dalam takbir urfiyah ini secara orang panggil tuan-puan bukan full, tetapi secara spontan, mana-mana kalimah. Tak penuh pun, tapi dia hadir, dia ada terlintas di hati dia, dua kalimah itu di mana-mana, tak penuh. Itu sah. Keduanya dinamakan muqaranah urfiyah. Macam mana cara muqaranah urfiyah ini? Menghadirkan hati, ini niat di hati. Yang ini lintas di hati dia. Apa yang dia nak terlintas itu? Niat tersebut, niat sembahyang tersebutlah. Kalau nak sembahyang wajib, kena terlintas sembahyang wajib. Kalau nak sembahyang sunat, kena terlintas sembahyang sunat. Dalam Allah sahaja. Allah, settle dah niat dia. Akbar kosong, tak ada apa, sah. Ataupun niat dia akbar sahaja, Allah tidak ada lagi, Allah belum ada niat lagi, akbar datang niat. Ataupun dalam mana-mana huruf yang tertentu dalam Allahu Akbar, dia sebut Allahu Akbar tu tak kisahlah dalam Allah penuh ke ataupun tak penuh dalam Allah, tapi ada mana-mana huruf itu datang, ada niat. Dengan tidak tentu pada satu huruf, dengan dia tidak menasingkan. Kalau menasingkan tak boleh, janganlah orang buat menasing ni. Tapi kalau dia boleh buat, tidak sah menasingkan. Asing macam mana? Yang ketiga. Maka ini di sisi orang awam ramai sah niatnya. Inilah niat di sisi orang awam, orang biasa seperti kita ini, sah niatnya secara tidak penuh. Tu. Dan last sekali, ketiganya daripada tiga jenis muqaranah, cara niat dalam takbir. Muqaranah tauzi'iyah. Ini dalam kitab kita dia sebutlah, kitab yang biasa dia sebut dua saja. Yang sah, yang tak sah ni dia jangan sebut. Ini yang tidak sah tuan-tuan. Muqaranah tauzi'iyah. Apa maksud tauzi'iyah? Hincir ni bahasa petani. Maksud dia kita menasingkan niat. Kita seperik niat. Tu hincir ni mana seperik lah. Kita asingkan niat. Asing di mana? Kita asing di huruf alif.
Letak di hak Allahu ada niat. Itu kita pisahkan niat. Maka tak boleh. Jangan orang buat, memang payah nak buat ni, nak asingkan. Biasa kita kalau kita terlintas terus, kita terlintas aku sembahyang fardu maghrib. Jangan kita letak aku sembahyang fardu maghrib. Tak ada niat. Bar 3 rakaat. Dia hincir ataupun dia asingkan, dia spread niat berada di beberapa juzu. Itu tidak boleh. Tapi kalau dia spontan terus di Allahu Akbar, semua niat ada, itu sah. Iaitu qasab, mana dia hincir atau mana dia spread ni, mana dia asingkan ni, iaitu qasab, aku sembahyang di dalam Allah. Ketika Allah itu dia niat aku sembahyang fardu dak. Dalam ta'arud pula dalam fardu tu pula ketika dia sebut itu, maka dia ingat fardu. Ta'yum pula dalam akbar. Isyak itu ta'yin ni menentukan isyak. Isyak tu pula dia sebut dalam akbar. Dia asingkan begitu. Maka tidak sah niat dia. Dan muqaranah ini tidak sah pada niat dengan ittifaqul ulama. Sepakat ulama mengatakan cara spread niat ini tidak sah. Habis tuan-tuan, simple saja cara niat dalam sembahyang dipanggil. Cara niat dalam takbiratul ihram. Dan kalau seorang itu lemah, tak mampu hendak mengucapkan lafaz takbir dalam bahasa Arab, hendaklah diterjemah dengan bahasa dirinya yang dipahami, serta wajib belajar takbir bahasa Arab sehingga mereka mampu. Ini bagi orang yang baru masuk Islam, tuan-tuan, dia tak pandai lagi Allahu Akbar. Sebab dia baru masuk Islam, tak sempat belajar. Dia dah belajar, wajib belajar. Apabila dia masuk saja Islam, wajib belajar. Macam kita mula belajar, wajib belajar apabila balik. Dia masuk saja Islam, contoh dia masuk Islam umur 50, maka ketika itu tuan-tuan dipaksa untuk oleh syarak memaksa dia, maksud wajib segera dia kena belajar. Walaupun usia dia ketika tu umur 50, belajar. Kita ni wajib belajar ketika balik umur 15 tahun. Balik dulu dah wajib lah. Kalau tak terlepas waktu balik, maka setiap masa yang berlalu itu haram ke atas kita, kerana kita tidak memenuhi kewajipan yang telah diperuntukkan. Maka dia ini, dia wajib belajar, cuma tak mampu buat. Sembahyang dah, jangan tunggu pandai baru nak solat. Dan dia kena solat segera. Maka solat dalam keadaan tak mampu, dia takbir. Apabila tak mampu takbir, dia boleh terjemah dalam bahasa dia. Dia bahasa dia orang Melayu contoh, maka dia terjemahlah Allah Maha Besar. Tu. Kita ni tak boleh terjemah lah tuan-tuan. Kalau kita pelek ni, kita bukan tak reti sebut, kita jah pelek saja. Orang kata Allahu Akbar, dia Allahu Akbar, dia pelek kaf jadi qaf saja. Kita kena belajar. Habis tuan-tuan. Last sekali, insya. Okey, ada masa lagi. Okey, yang ketiga tuan-tuan. Yang ketiga ni qiyam. Okey, qiyam ni tuan-tuan, yang kita nak belajarnya ialah supaya kita nak jelas dari sudut panduan, dari sudut ilmu. Ada orang sembahyang tak kerusi. Panduan sembahyang tak kerusi ni tuan-tuan. Sebab polemik dia. Ataupun kalau tuan-tuan jangan tengok dalam YouTube tuan-tuan, macam-macam. Kena belajar secara personal coaching dulu, baru tengok di YouTube. Tengok YouTube memang hari ni terbuka tuan-tuan, macam-macam kita dapat ilmu kalau YouTube. Ada ustaz ni kata tak boleh sembahyang tak kerusi, tak sah. Kena sembahyang duduk. Ada ustaz kata kena sembahyang tak kerusi boleh, tapi rokok rokok itu kena berdiri. Memanglah rokok kena berdiri, mana boleh rokok duduk. Betul juga dia beringat, ada orang yang rokok duduk. Rokok tuan-tuan, dia sembahyang atas kerusi, dia boleh berdiri. Dia boleh berdiri, cuma dia tak boleh sujud saja. Itu yang saya kata silap teknik tu. Dia rokok duduk, dan dia sujud memanglah sujud duduk. Dia qiyam pun dia duduk, rokok pun dia duduk, sujud memanglah sebab dia tak boleh sujud. Sujud memanglah duduk atas kursi. Tapi jadi isunya ialah dia tak boleh sujud, dia mampu berdiri. Dia boleh rokok sambil berdiri, tiba-tiba dia duduk. Ini isu. Sebab tu dengar dalam YouTube macam-macam. Kita kena tengok secara ilmu yang kita belajar daripada guru dulu. Baik, habis.
Rukun yang ketiga nama dia tuan-puan qiyamun. Nama dia berdiri betul. Tu. Okey. Berdiri betul pada sembahyang fardu. Sembahyang fardu ni tuan-puan wajib berdiri betul. Maksud apa berdiri betul ni? Berdiri ni tuan-puan dia ada dua level. Betul ini ada dua level. Level pertama ialah basic. Ini dipanggil level wajib. Bukan level sunat, level wajib. Yang kedua berdiri level afdal. Dapat pahala wajib, dapat pahala sunat. Kadang-kadang kita buat tak tahu mana satu tuan-puan. Dapat pahala wajib saja. Sebab nak dapat pahala sunat ni tuan-puan, dia ada syarat yang diperuntukkan. Bayaran sunat dan wajib itu bayaran. Allah bayar kepada kita. Nilai. Jadi nak bayaran ini tuan-puan, dia kena tahu. Dia panggil al-ilmu bil manwi. Kita tahu apa yang kita buat itu, baru dapat pahala. Kalau kebetulan kita buat jadi tuan-puan, tak tahu pun yang ni wajib, yang ni sunat, yang ni afdal, tidak ada bayaran afdal, bayaran sunat pada kita. Kenapa? Kerana memang syarat bayaran pahala yang Allah tetapkan kepada kita, kena buat itu kerana Allah Ta'ala, bukan kebetulan. Kenapa sujud cantik ni? Sujud macam ni lah kot. Dia pun kot juga. Dia pun tak confident tuan-puan. Dia kata sujud yang saya belajar macam ni lah. Wajib ke? Tak tahu wajib ke sunat. Dapat pahala wajib saja. Sunat tak dapat. Kenapa? Kerana dia tak tahu yang dia buat ini sunat, dan dia tak tahu yang dia buat ini afdal. Ini qaul yang mu'tamad. Walaupun ada sebahagian, kita tak bincanglah sebahagian pendapat yang lemah yang mengatakan, ada juga ulama mengatakan kalaulah dia dah tahu asas wajib, tapi dia buat kebetulannya jadi sunat. Wajib dia tahu dah. Dia buat cantik ni dia tak tahu pun dia buat cantik tu sunat. Berdiri tegak cantik ni dia tak tahu pun afdal. Dia sangkakan wajib. Maka qaul mu'tamad mengatakan tetap dapat pahala wajib saja. Sunat tak dapat pun. Tapi segelintir ulama mengatakan dapat juga. Tapi itu lemah tuan-tuan. Baik, kita tengok. Dan ketiga daripada qiyam. Sikit lagi tuan-tuan. Ketiga daripada qiyam. Ketiga daripada 13 juzuk sembahyang, nama dia lah qiyamun. Nama dia ialah berdiri. Berdiri betul nisbah sembahyang fardu. Berdiri betul ni tuan-puan, dia panggil betul segala tulang belakang kita. Itu mana betul? Betul ini betul segala tulang belakang kita. Dan nak betulkan itu, sembahyang fardu, sembahyang sunat tuan-puan tak wajib berdiri. Sunat berdiri. Cuma pahala tak sama. Bagi orang yang sembahyang sunat sambil duduk, pahala hanya 50% saja. Tak dapat pahala total. Boleh, nak cerita boleh lah. Dia tak wajib sembahyang sunat ini, tak wajib berdiri. Cuma sunat, orang panggil apa? Jangan, kalau kita mampu, jangan duduklah tuan-puan, rugi pahala. Sembahyang sunat, bangkit tajuk ke, qabliyah ke, ba'diyah ke, boleh duduk. Sebab sembahyang sunat, dia rukum dia berdiri tidak rukum. Dia sunat berdiri. Cuma pahala itu rugi. Payment kita dia tak full, dia hanya 50% daripada orang panggil apa, pahala keseluruhan. Ini disebut dalam kitab I'anatul Talibin dan juga kitab Sulamus Sibyan. Bayaran pahala separuh itu disebut dalam kitab besarlah. Okey, nak pastikan betul itu, dan kalau dengan bersandar sekalipun nak betulkan, kalau terpaksa bersandar di dinding baru betul, wajib dia bersandar di dinding. Kenapa? Kerana betul itu wajib. Berdiri betul itu wajib. Dan jika berdiri bongkok serta mampu betulkan, nescaya tidak sah sembahyang. Dia bongkok tuan-puan, maksudnya dia boleh betul, tapi dia sembahyang dalam bongkok, tidak sah. Okey, kita tunjuk tuan-puan level. Takut tuan-puan perasan bongkok yang macam mana yang kata tidak sah ni. Yang kata bongkok, tunduk yang tidak sah, maksud ni yang tidak sah ni, dia boleh betul tapi dia tak betulkan. Dia sembahyang dalam keadaan bongkok. Boleh tak dia betul? Boleh, mampu dia betulkan. Walaupun dia jenis bongkok dah tua dah, umur 90 tahun, umur 100 tahun tuan-puan berjalan pun bongkok. Dia boleh tak betul dalam 2-3 minit? Boleh. Cuma saja dia tak nak betul, dia sembahyang sambil keadaan bongkok tu. Maka tidak sah sembahyang dalam keadaan bongkok. Cuma kita nak jelas tuan-puan, bongkok yang macam mana yang tidak sah. Kerana sembahyang qiyam ini ada dua. Ada dua standard, ada dua level. Pertama tuan-puan, dia panggil level yang pertamanya ialah qiyam yang basic, qiyam yang wajib, bukan sunat. Dinama qiyam.
Walaupun nampak tak cantik, kerana cantik ni level kedua. Itu apa? Level kedua. Level yang sunat, yang afdal. Level pertama dulu. Level pertama ni tuan-puan, kita tunduk, bongkok lah, kita bongkok. Kita bongkok, tapi dinamakan qiyam. Ini qiyam yang pertama. Sebab tu tuan-puan kena tahu, tengok orang sembahyang bongkok, jangan jangan kita cakap terus, oh tak sah sembahyang tu, bongkok tu. Bongkok macam tu, walaupun dia mampulah. Kalau hang tak mampu, tak bincanglah tuan-puan. Tak mampu, memang kadar dia je lah. Dia mampu macam tu, jangan duk betulkan, patah tulang belakang dia. Memang dia tak mampu dah nak betul. Tu sembahyang kadar kemampuan dia. Okey, level pertama, qiyam yang pertama tuan-puan. Qiyam yang pertama, ini dipanggil level pertama. Ni panggil qiyam ni. Walaupun tak betul. Bongkok macam ni tuan-puan, tunduk macam ni masih dinama qiyam. Macam mana nak tahu? Sempadan dia. Sempadan dia tuan-puan, sempadan dia dengan rokok. Nanti kita akan belajar bulan depan rokok. Rokok dengan qiyam, dia ada sempadan. Sempadan ni, sempadan apa? Sempadan sekurang-kurang rokok dan sekurang-kurang qiyam. Maksudnya had ataupun level basic ataupun asas ataupun minimum dipanggil qiyam. Dia beza dengan apa? Beza had ataupun sempadan ataupun level dipanggil minimum rokok. Rokok macam tu, itu rokok yang kedua, yang afdal, yang cantik. Nak tahu dua ni tuan-puan, beza dengan sekurang-kurang rokok, minimum rokok dengan minimum qiyam, kita kena tahu minimum rokok dulu. Mana rokok yang asah, rokok yang wajib. Bukan rokok yang terbaik yang macam kita buat tu, rokok yang terbaik. Dia ada rokok 4 level. Rokok yang wajib, rokok yang terbaik, rokok yang afdal, rokok yang makruh, rokok yang tidak sah. Ada 4. Kita akan belajar akan datang. Ini qiyam. Okey, rokok dulu tuan-tuan, sebab dia pemisah di antara minimum rokok dengan minimum qiyam. Rokok yang sah tuan-tuan begini, iaitu dia panggil inhinaul musalli bihaitsu, kamu tunduk itu, tunduk rokok ni tunduk sekira-kira tangan kamu ini sampai rahatah ini sampai ke rukbatai, kedua lutut. Letak di dua lutut ketika rokok itu sunat tuan-tuan. Yang wajibnya tunduk level tangan kita sampai di dua lutut. Ni tuan-tuan, tangan kita sampai dua lutut. Saya letak ni tangan saya dua ini adalah dua lutut. Sampai tak? Sampai. Maka ini adalah level sekurang-kurang rokok. Atas sedikit, tangan saya dah tak sampai dua kepala lutut, itu adalah level sekurang-kurang qiyam. Mana dia? Ni dua tangan saya tuan-tuan, saya hulur ke dua lutut ni sampai lagi. Atas sikit, naik dah, tak sampai. Ni bukan lutut dah. Ni kepala lutut di sini. Ini atas. Maksud ini ni tuan-tuan dipanggil level sekurang-kurang qiyam. Bongkok macam ini, sah qiyam. Allahu Akbar. Walaupun dia bukan kerana tua saja, dia nak ambil pahala wajib, tak nak pun pahala bonus, pahala afdal. Adapun kita betulkan level kedua tuan-tuan, qiyam yang betul, yang afdal, yang terbaik adalah luruskan tulang belakang. Allahu Akbar. Lurus tulang belakang, tapi mata kita fokus di bawah. Bukan makna lurus dengan muka-muka. Tak, muka makruh, pandang ke depan. Mata kita tuan-tuan sunat pandang ke bawah. Jadi kepala kita dia akan menunduk sedikit, badan kita dia akan straight. Allahu Akbar. Badan kita straight, tapi mata kita tunduk ke bawah. Itulah dia qiyam yang afdal. Adapun qiyam level minimum, itu qiyam yang sah. Tunduk macam tu. Yang tunduk tidak sahnya tuan-tuan, iaitu tunduk level rokok. Ini rokok ni, dia tunduk macam tu. Maka itu tidak dinamakan qiyam. Kenapa? Kerana melepasi sempadan minimum rokok. Tu habis. Itu dia panggil. Dan jika berdiri bongkok, tunduk, maksud bongkok itu bukan tunduk macam tadi, tunduk lebih, dah dinamakan rokok dah. Serta dia mampu betulkan, dia mampu berdiri betulkan, nescaya tidak sah sembahyangnya. Dan kalau lemah ia, ini kita akan bicarakan datang. Dan kalau tidak mampu dia qiyam, sekira susah, susahnya yang menghilangkan khusyuk. Ini panduan dia boleh duduk. Panduan dia nak duduk tuan-tuan. Kita akan bincangkan datang, nak duduk ni macam mana.
Bolehkah duduk atas kerusi ataupun nak duduk yang macam mana yang terbaik? Duduk di bawah itu terbaik, tapi dia tak boleh duduk di bawah. Boleh ke tidak atau duduk di kerusi? Boleh duduk atas kerusi. Cuma tata cara sembahyang atas kerusi tak sempat hari ni tuan, insya-Allah bulan depan. Dan kalau lemah ia daripada berdiri, sekira-kira panduan dia. Ini kita belajar panduan dulu untuk duduk tuan. Panduan duduknya sekira boleh menghilang khusyuk. Dia panduan ringan tuan, tak perlu sakit sangat baru boleh duduk, tak. Dia ringan. Maksudnya sakit pinggan kita, sakit kaki kita ini, apa panduan untuk kita diharuskan duduk? Tak perlu lawan sakit itu sehingga berdiri. Panduan dia sakit yang boleh menghilangkan khusyuk sembahyang. Nascaya harus, yang ni boleh ataupun sah sembahyang dengan duduk. Dan waktu rokok hendaklah tunduk sekurang-kurang membetul ini sama kepala dengan lututnya. Ini duduk, ini kafiat rokok sambil duduk dan sujud. Macam mana ini kita akan bincangkan datang. Cuma panduan dulu lagi ni tempat, panduan untuk boleh duduk. Ada orang tanya, boleh tak saya ni sakit gigi sembahyang duduk? Sakit gigi nak sembahyang duduk, boleh tak? Boleh. Boleh, tapi kena tengok dulu. Kalaulah dia sakit gigi tuan-tuan, dia nak lawan sakit gigi ni, dia boleh menghilangkan khusyuk. Kalau dia duduk, lega tak sakit? Lega, boleh duduk. Tapi kalau duduk dengan bangun sama je sakit, sakit gigi, maka tak boleh duduk. Itu panduan dia. Panduan dia, ulas sekali lagi tuan-tuan. Sakit apa pun, sakit gigi, dia bukan sakit bawah ni aja. Atas pun okey. Kita diingat sakit bawah aja, sakit pinggan, sakit lutut baru boleh duduk. Tak, sakit lain pun boleh duduk. Sakit kepala boleh tak duduk? Tak ada kena-mengena kaki pun. Sakit kepala boleh berdiri. Bukan pening nak pintam dah. Sakit kepala, dia tak pening, dia tak melayang pun. Sakit gigi, tak ada kena-mengena pun dengan duduk ni. Boleh tuan-tuan. Panduan dia, kalau sakit kepala kita, kalau sakit gigi kita, kalau kita duduk lawan berdiri, dia boleh menghilangkan khusyuk. Duduk dia boleh fokus. Waktu tu boleh duduk. Walaupun sakit gigi tidak ada kena-mengena dengan fizikal kita, boleh duduk. Tapi kalau sama, duduk pun sakit juga, berdiri pun memang sakit, tak boleh duduk. Sebab sakit gigi, bukan sakit betih, bukan sakit lutut, bukan sakit pinggan. Kalau sakit pinggan, sakit lutut, itu tahulah panduan yang samalah. Kita duk tahan menggigil dah berdiri ni. Sakit apa ni Ji? Sakit pinggang, menggigil duk berdiri ni. Lama betul tu imam baca surah. Itu tak perlu lawan lah, boleh duduk lah. Kenapa? Karena kalaulah dia duk lawan layan sakit ni, menghilangkan khusyuk. Apa maksud khusyuk tuan-tuan? Khusyuk ni maksudnya fokus. Boleh lari maksudnya boleh hilang fokus. Lari fokus. Fokus apa? Fokus pada bacaan, fokus kepada perbuatan dia. Sebab apa lari fokus? Duk layan sakit ni, duk lawan sakit ni. Walaupun memang sembahyang tak khusyuk pun. Dia kata, ustaz saya nak kira panduan macam mana, saya tak pernah khusyuk saya sembahyang ni. Tak apalah. Kiranya kalaulah sakit dia ini boleh mengganggu fokus pada bacaan dia, duk layan sakit ni, itu boleh duduk dah. Ringan sangat dia punya indikator penilaian dia tuan-tuan. Tak perlulah siapa menggigil ni, kalau terus ni boleh jatuh ni, tak perlulah. Jangan tunggu nak jatuh dulu baru duduk. Tak. Sakit yang boleh hilang fokus tu pun dah boleh duduk. Tapi ingat, berhati-hati tuan-tuan. Duduk hilang sakit, wajib berdiri segera. Jangan duduk layam lagi. Jangan duduk syok duduk tuan-tuan. Duduk sampai habis. Kena orang tu pun mentang-mentang boleh duduk, tak lagi dia duduk sampai salam. Duduk apabila dia lega, apabila dia dah boleh berdiri, tak menghilangkan khusyuk, maksudnya tak mengganggu khusyuk dia dah. Ketika tu wajib dia sembahyang berdiri balik. Kenapa? Kerana berdiri itu wajib, bukan sunat. Berdiri itu tuan-tuan wajib semua rakaat. Bukan wajib rakaat pertama, kedua, ketiga saja dah. Wajib ke semua rakaat. Kalau mampu kena berdiri balik. Diri seminit je tuan-tuan, tiba-tiba dia sakit balik, wajib duduk balik. Duduk kadar mana? Jangan bangun. Duduk ini nampak lega dah, tak ganggu khusyuk dah, ketika tu bangkit balik. Itulah cara kaifiat sembahyang berdiri bagi orang yang sakit, bukan sakit yang tetap. Tapi orang sakit tetap ni tuan tak bicara dah, memang dia sakit. Sakit memang kena duduklah selama-lamanya. Maksudnya duduklah sampai 4 rakaat. Sebab sakit dia sakit yang tetap, sakit yang lama. Wallahu a'lam. InsyaAllah kita sambung sembahyang atas kerusi akan datang tuan-tuan.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wa ja'alna minal ulama'il 'amilin wa ja'alna minal mukhlisin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.